لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada semua hadirin dan hadirat yang menyertai kita sesi simposium pada kali ini. Terima kasih saya ucapkan. Kami mengalu-alukan penyertaan daripada semua peserta, sama ada antum daripada Andalus ataupun Az-Zuhri maupun Cordoba. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi. InsyaAllah pada pagi ini mungkin ada yang dah siap-siap, ada yang sekejap-kejap sedang-sedang ni. So apa pun, saya harap semua dalam keadaan yang baik, keadaan yang tenang, yang sihat, kita dapat ikuti sesi pada pagi ni insyaAllah. Baik. Nama saya Ustazah Siti Radia binti Hassan. Saya merupakan pensyarah sepenuh masa di Andalus. So insyaAllah pagi ni kita akan sama-sama membincangkan tentang adab terhadap ilmu dan ulama. Saya kira satu topik yang menarik. Kita akan kupaskan, kita akan lihat kisah-kisah para ulama, bagaimana mereka menyusuri perjalanan mereka dalam menuntut ilmu. Seperti antum juga, kita sama-sama sedang dalam perjalanan menuntut ilmu untuk mencari keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, untuk pagi ni, sebelum kita teruskan, saya kira antum semua dah biasa dengan penggunaan Zoom. Baik, sedikit pemakluman. Sebarang pertanyaan khusus, antum boleh tulis di ruangan Q&A. Sekiranya ada soalan-soalan yang ingin ditanyakan berkenaan apa yang kita bincangkan, so bolehlah tulis di ruangan Q&A. Manakala respon-respon yang lain, sekiranya antum ada komen atau respon-respon kepada soalan yang saya lontarkan, so antum boleh tulis di ruangan chat. So kita bezakan kedua ruangan ini supaya kita tidak terlepas soalan-soalan yang ditanyakan oleh teman-teman nanti, agar kita sama-sama dapat meraih manfaatnya. Alright? Okay. Baik, apa yang kita akan bincangkan pada pagi ini berkenaan dengan adab terhadap ilmu dan ulama? So yang pertama sekali, kita akan lihat insyaAllah kepentingan mengenal ulama. Sebelum kita berbicara tentang ilmu, tentang ulama, kita nak kenal dulu. Orang kata tak kenal maka tak cinta. So kita akan kenal siapakah itu golongan ulama dan apa kepentingan mereka dalam kehidupan kita. Kemudian kita akan lihat juga tentang adab menuntut ilmu. So kita akan kupaskan insyaAllah dan kita cuba aplikasikan bagaimana juga bila kita menuntut ilmu melalui online kan, atau kelas secara fizikal. Kemudian kita akan lihat yang ketiga, bahagian ketiga adalah adab terhadap ilmu itu sendiri. Kita sebagai penuntut ilmu, so apakah perkara-perkara yang perlu kita ambil kira, perhatikan bila kita nak menuntut ilmu tu. Kemudian dan seterusnya kita akan membincangkan tentang kelebihan ulama. Tadi kita dah kenal kan? Kita akan lihat apakah kelebihan mereka dan apakah adab-adab kita terhadap mereka, terhadap para ulama. Baik. Tanpa membuang masa lagi, kita masuk kepada bahagian pertama. Tadi kepentingan mengenal ulama. Kita nak kenal dulu siapakah mereka golongan ulama. Baik, saya datangkan kat sini, saya kongsikan ada dua definisi yang diberikan oleh para ulama. Yang pertamanya adalah siapa tu ulama, siapa yang dikategorikan dalam ulama ni? Mereka yang mengenali syariat Allah, faqih dalam agama, beramal dengan ilmunya, mengikut hidayah yang Allah kurniakan kepada mereka dengan hikmah. So kita dapat lihat kan kat sini yang faqih dalam bidang agama, yang Allah berikan dia ilmu yang mendalam dan memberikan hidayah untuk dia ikuti jalan tersebut. Definisi yang kedua yang diberikan oleh Imam At-Tabari rahimahullah dalam kitabnya Jami'ul Bayan. Apa Imam Tabari kata? Ulama adalah mereka golongan yang Allah jadikan sebagai tiang kepada manusia untuk bersandar dan bergantung dalam permasalahan fiqh, ilmu, urusan agama maupun dunia. Kalau kita dapat lihat, kedua-dua definisi ni kalau kita rumuskan, dia ada dikaitkan dengan permasalahan fiqh, permasalahan amalan yang kita lalui hari-hari dalam kehidupan kita. Pastinya kan ada sahaja
perkara-perkara baru, isu-isu baru yang timbul yang memerlukan hukum. Jadi siapa yang kita rujuk kan untuk nak mengetahui hukum-hukum perkara tersebut? Kita rujuklah kepada pakarnya, iaitu para ulama yang mendalami dalam bidang agama ni. Masya Allah. Baik, saya nak buka start ni kan, kita nak warm up sikit, nak gerakkan jari jemari. So saya akan bukakan polling. Siapakah di antara cara kita mengenali ulama ialah melalui sama ada usaha dakwahnya, kuatnya ibadah kepada Allah, pengakuan guru mereka akan ilmunya, atau semualah yang di atas. Sila hantarkan jawapan-jawapan antum. Polling So mudah-mudahan dah tertera soalan yang pertama tu. Hantarkan jawapannya. Silakan. Semualah. Semua yang di atas. Ada yang menghantarkan kita jawapan di ruangan chat juga. Terima kasih. Bagi yang dah tertera soalan polling tu, antum boleh jawab terus kat skrin. Masya Allah. Okay. Saya berikan lagi berapa saat. Ada yang macam tengah fikir tak sempat. 10 saat lagi saya berikan. Okey. Okey, baik. Kita boleh tutup polling. Kita tutup pollingnya, kita lihat apa jawapan yang, apakah jawapan yang diundi oleh para peserta. Okey, Masya Allah. Okey, kita lihat ada juga yang memberikan jawapan usaha dan dakwahnya. Ada kata kuat ibadahnya. Ada juga yang sebut pengakuan guru-guru mereka akan ilmunya. Tapi ramai sekali, majority lah kan. Kita kata ramai daripada antum memberikan jawapan di semua yang di atas. Betul ke? Ini cara-caranya. Okey, baik. Terima kasih. Jom kita tengok apa jawapan dia. So, jawapan yang tepat seperti apa yang antum berikan. Jawapannya semua yang di atas. Kiranya A pun jawapan dia, B pun sama, C pun sama. Jadi tak ada orang yang salah. Masya Allah. Ahsantum. Barakallahu fikum. Terima kasih yang menyertai kita dalam polling tu, mahupun yang hantar jawapan dekat ruangan chat. Masya Allah. Barakallahu fikum. Baik, so kita boleh lihat inilah antara cara satu ulama tu dikenali. Kan kita kata usaha dakwahnya lah, secara jelas kita nampak perjuangannya. Kemudian kuatnya ibadah kepada Allah, sangat menjaga ibadahnya. Pengakuan guru-guru mereka akan ilmunya. Ini atau disebut sebagai syahadah. Ini bila seseorang dia mempelajari satu ilmu dengan gurunya kan, dengan syekhnya, kemudian syekhnya tu memberikan pengakuan akan ilmu anak muridnya tu. Masya Allah. So selain daripada 3 yang disebutkan di sini, kita boleh lihat juga ada juga yang lain. Antaranya adalah bila mereka dapat memisahkan antara perkara-perkara syubhah, mana perkara yang halal, mana perkara yang haram dengan jelas. So itu juga menjadi salah satu cara, dan kemuliaan mereka juga mereka ni disanjung, dihormati di kalangan masyarakat, di kalangan umat. So itu juga antara cara-cara yang kita boleh lihatlah keilmuan mereka, kehebatan mereka ni dalam bidang-bidang mereka yang tertentu. So ni antara cara-caranya. Okay, baik. Masya Allah. Okey, ada yang tanya, Masya Allah, Faqihuddin. Beliau tanya, apakah maksud faqih dalam agama? Faqih tu, lughatan dari sudut bahasa, faqih tu makna dia kefahaman. Kefahaman. Tapi bila kita kata faqih atau faqihah yafqahu ni, dia kira kita kata kefahaman yang mendalam. Kefahaman yang mendalam. Terima kasih tanyakan kita soalan. Terima kasih Faqihuddin. So, tadi kan saya sebut kan, faqih dalam agama bererti kefahaman yang mendalam dalam bidang agama. Masya Allah. Baik. Seterusnya. Baik. Kita akan lihat pula. Kalau tadi kan kita dah lihat, ni antara cara-cara bila nak mengenali ulama, atau kita nampak kehebatan seseorang ulama tu. So, apakah kepentingan mereka dalam kehidupan kita atau dalam kehidupan masyarakat, dalam umat? Apakah peranan dan kepentingan mereka? So yang pertama,
kita lihat, saya kira ni hadis ni mungkin famous, kita semua dah tahu tentang hadis ni, bahawa dalam hadis ni menyebutkan ulama tu merupakan pewaris para nabi dan rasul. Kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi rahimahumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal ulama'a warathatul anbiya, wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, wa innama warrathul ilma, faman akhadahu akhadha bihadhin wafir." Apakah sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi? Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Bermakna mereka tidak mewarisi harta, tidak mewariskan harta. Sungguh mereka hanya mewariskan ilmu. Maka barang siapa mengambil warisan tersebut, ilmu tersebut, maka ia telah mengambil bahagian yang banyak. So untunglah bagi mereka yang mengambil warisan-warisan Nabi ni dalam bentuk ilmu. Dalam bentuk ilmu pengetahuan. So itulah yang dilakukan oleh para ulama. Nah. Baik. Dilihat yang seterusnya, ulama juga mereka memberikan sumbangan yang sangat besar pada pembangunan tamadun dan peradaban insan sepanjang zaman. Masya Allah, kita lihat khazanah-khazanah ilmu yang ditinggalkan oleh para ulama pada zaman dulu. Kalau kita boleh lihat antaranya Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau seorang yang sangat-sangat pakar dalam bidang hadis, seorang muhaddis. Beliau telah mengumpulkan semua hadis-hadis sahih. Itu dah memudahkan kita kan. Dan subhanallah, karya-karya beliau tu saya kira dah berusia lebih daripada 1000 tahun yang lalu. Masih lagi digunakan sampai hari ini. Subhanallah. Walaupun Imam Al-Bukhari dah wafat lebih daripada 1000 tahun yang dulu. Tapi karangan beliau tu terus hiduplah di kalangan kita dan dijadikan antara rujukan utama. Bukan itu saja, kita lihat juga para ulama yang lain, para cendekiawan, tokoh-tokoh ilmu yang lain kan. Seperti nanti antum akan lihat Ibn Sina, Ibn Khaldun, Ibn Taymiyah, so Imam Al-Ghazali. So walaupun mereka sudah tiada, tapi peninggalan mereka tu, warisan tu lah, kita kata khazanah ilmu. So itulah yang memberikan manfaat bagi kita. Kemudian yang ketiga, jatuh bangun sesebuah masyarakat dan negara tertakluk kepada kewujudan serta sumbangan nilai bakti mereka. Kalaulah tak ada orang-orang yang nak kembangkan ilmu, nak membangunkan, kan, so kita kata tahap keilmuan dalam masyarakat tu dia akan jadi mendatar, stagnan, tak ada pembangunan, tak ada kemajuan yang boleh dicapai. Kalau ada pun mungkin sangat minimal. So itu sangat-sangat bergantung kepada sumbangan-sumbangan ilmuwan inilah dalam membangunkan atau nak kembangkan lagi ilmu tersebut. InsyaAllah. Kemudian yang terakhir, kalau kita boleh kongsikan kepentingan ulama di sini adalah mereka ni menjadi contoh tauladan bagi pelapis generasi akan datang. Kalau kita lihat, macam tadi kan saya sebut tentang Imam Al-Bukhari rahimahullah, bagaimana beliau berusaha sungguh-sungguh, berkorban masa, perlu berlayar hanya nak mendengar tentang satu hadis, kemudian bertanyakan tentang orang, tentang siapa perawi-perawinya dan sebagainya. Kita kata masa tu semua dilakukan secara manual lah. Bukan macam kita kan sekarang ada search engine, just search type je semua dah keluar kan. Subhanallah, pengorbanan yang dilakukan oleh mereka walaupun terdapat kita kata masa dulu tu tak canggih lah. Banyak halangan-halangan, banyak sekatan-sekatan, kekurangan pada zaman dulu. Tapi itu tidak menghambat semangat mereka untuk terus mengkaji, untuk terus mengeluarkan karya-karya yang menjadi khazanah Islam ni. Masya Allah. So semangat itulah yang perlu kita contohi mereka dalam kita menuntut ilmu ni. Apatah lagi zaman sekarang ni nak menuntut ilmu ni, saya kira kita di mana-mana sekarang kita dah boleh tuntut ilmu. So patutlah kita doublekan atau triplekan lagi semangat kita untuk menuntut ilmu. Baik. Okay, tadi kita dah membicarakan tentang perkenalan tentang ulama dan kepentingan mereka. Sekarang kita akan masuk tentang adab menuntut ilmu. Saya kira ini sangat rapat sekali dengan kita topik ni. Sedang kita ni kan menuntut ilmu, betul tak? So kita akan lihat apakah antara
adab-adab dalam menuntut ilmu ni. Sebelum kita cakap tentang ilmu, saya nak bawakan antum apa yang disebutkan oleh Imam Malik rahimahullah. Beliau kata, ta'allamil adaba qabla an tata'allamal ilm. Pelajarilah adab sebelum kamu mempelajari ilmu. Kita kata, adab datang dulu ke ilmu datang dulu? Masya Allah. So Imam Malik kata belajar adab dulu. Kenapa? Sebab bila kita belajar adab, kita akan mudah untuk nak mendapatkan ilmu. Kita tahu cara dia macam mana. Kita tahu nak letak ilmu tu di tempat yang mana. Imam As-Sam'ani telah menceritakan tentang majlis Imam Ahmad bin Hanbal. Pada zaman dulu, Imam Ahmad bin Hanbal, bila beliau macam mengajar, adakan majlis ilmu. Dan ketika itu dihadiri oleh 5,000 orang. Masya Allah. Masya Allah, majlis ilmu tu dihadiri oleh 5,000 orang. Tapi menurut Imam Sam'ani, 500 dalamlah anggaran 500 daripada kalangan yang hadirin tu, mereka tu menulis. Selebihnya berapa? Dalam 4,500 macam tu kan? Selebihnya hanya ingin melihat dan meniru adab dan akhlak Imam Ahmad bin Hanbal. Masya Allah. Mereka datang, kira nak dengar, nak tengok je. Tu antara keistimewaan para ulama, kita kata. Bukan saja kita dapat ilmu mereka, tapi kita dapat lihat adab mereka, akhlak mereka secara praktikal macam mana. Para ulama ni macam mana mereka mengajar, apa adab-adab mereka, cara macam mana mereka berkata. Subhanallah. Begitu juga dengan Ibnul Mubarak, seorang muhaddits, ahli hadis ni, beliau mengatakan, kami mempelajari adab selama 20 tahun. Kami mempelajari adab selama 30 tahun, sedangkan kami mempelajari ilmu selama 20 tahun. Masya Allah, 30 tahun belajar adab, ilmu belajar 20 tahun. So adab tu penting kan? Adab tu penting. Dan kalau kita fikirkanlah, mungkin orang lebih senang dengan orang yang beradab, tapi mungkin kurang ilmunya. Daripada orang yang ilmunya tinggi, tapi adabnya kurang. Walaupun kita kata yang ini bukan yang terbaik lah. Kita kata yang terbaik adalah yang berilmu dan beradab. So kita cuba capai tahap kita orang yang ada ilmu dan juga ada adabnya. Imam Abdul Rahman Al-Qasim, beliau merupakan murid Imam Malik. Beliau kata, aku telah berdamping dengan Imam Malik selama lebih kurang 20 tahun. Bersama dengan Imam Malik, selalu hadir di majlis-majlisnya dan sebagainya. Tapi beliau kata, hanya 2 tahun je aku belajar ilmu. Baki 18 tahun tu hanya belajar adab. Pelajari, tengok adab macam mana Imam Malik berbual, bagaimana mengendalikan mengajar apa dan sebagainya. Subhanallah. Itu pun saya kira satu ilmu. Bila kita belajar tentang adab, itu pun satu ilmu sebenarnya. Ilmu yang perlu kita hiasi dalam diri kita. Baik, ini antara adab-adab dalam menuntut ilmu. Walaupun bukan setakat inilah, sebenarnya banyak lagi. Tapi ini antara yang saya nak highlight lah. So antaranya adalah niat yang ikhlas, selalu berdoa, bersungguh-sungguh dan istiqamah. Meninggalkan maksiat, merendah diri atau tawadhu, memerhatikan penjelasan, diam dan meneliti, kemudian mengamalkan dan menyampaikan. Kita akan lihat satu persatu tentang adab-adab menuntut ilmu ni. Sambil-sambil tu kita reflect baliklah, ni kita dah lakukan ke belum ni? Kita lakukan ke tidak bila kita menuntut ilmu ni? Sama ada di kelas secara fizikal atau secara Zoom kan? Baik, yang pertama dan utama adalah niat yang ikhlas. So apa tu ikhlas? Apa tu ikhlas? Ikhlas bukan B class, bukan C class, tapi ikhlas. So apa tu ikhlas? Bila kita lakukan sesuatu semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kiralah kita lakukan tu kerana untuk mendapat keridaan Allah, atau untuk mengejar ganjaran Allah, atau untuk mendapat nikmat Allah. Itu semua selaras. Kita kata kita lakukan kerana Allah. Dalam surah Al-Bayyinah, Allah sebutkan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya.
memurnikan ketaatan kepadanya. Bermakna purely kita kata kita lakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam apa pun kita lakukan, keikhlasan ni satu nilai yang sangat penting dalam amal ibadah kita, dalam segala amalan-amalan kita. Tak kira belajar, bekerja, kadang-kadang bila duduk pun kita perlu ada niat yang betul, kan? Apatah lagi bila kita menuntut ilmu. Baik, jadi itu ikhlas. Yang kedua, selalu berdoa. Ini saya kira senjata kita sebagai orang Islam. Kat mana-mana saja kita boleh berdoa. Tak kira masa, tak kira tempat kita boleh berdoa. Kita kata apa, 24/7, 24/7, 24 jam 7 hari kita boleh berdoa pada bila-bila masa. Allah Maha mendengar doa kita. So doalah agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan mudah untuk kita memahami. Ini pun satu nikmat bila kita mudah untuk faham. Kadang-kadang ada orang baca susah betul nak melekat katanya. Kita doalah. Ini antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Ya Allah, berikanlah manfaat ke atas ilmu yang kau ajarkanku dan ajarkanlah aku apa yang bermanfaat untukku. Dan kurniakanlah ilmu yang bermanfaat untukku. Nampak tak kita lihat dalam ayat, dalam doa ni? Kita nakkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat. So antara kita kata ilmu yang bermanfaat adalah bila kita amalkan ilmu tersebut. Baik. Okey, saya lihat ni ada yang bertanyakan soalan dalam ruangan Q&A. Terima kasih. Kita lihat. Okey, tadi terlepas mungkin ada yang terlepas. Ada yang tanya, Ustazah siapa tadi yang mempelajari adab selama 30 tahun dan belajar ilmu 20 tahun? Beliau adalah Imam Ibnul Mubarak. Imam Ibnul Mubarak, seorang muhaddis, seorang ahli hadis. Masya Allah. Soalan yang kedua dia tanyakan, apabila dijelaskan tentang kepentingan adab terhadap ilmu ni adakah ini hanya terhad kepada ilmu agama atau kedua-dua ilmu duniawi dan ilmu agama? Masya Allah, soalan yang baik sangat. Bila kita kata tentang ilmu, Masya Allah. Terima kasih yang bertanyakan soalan-soalan tersebut. Kita kata ilmu tu kita tidak bezakanlah antara ilmu agama, ilmu dunia. Apa saja ilmu yang bermanfaat, itu adalah sesuatu perkara yang kita perlu sanjung, kita perlu hormati ilmu tersebut. So itu tidak terbatas pada ilmu agama saja. So dia termasuklah ilmu dunia. Tak kiralah ilmu accounting ke, ilmu maths ke, tapi kita pastinya kita tahulah ilmu-ilmu agama tu sebab dia disandarkan oleh Al-Quran dan Sunnah. So nilainya atau kita kata dia punya tahapnya lah lebih tinggi lah daripada yang lain kan sebab tapi walau bagaimanapun semua tu adalah ilmu yang perlu kita hormati dan letakkan di tempat yang sesuai. So adab-adab ni kita patut apply bila kita belajar apa pun. Tak kira lah kita belajar maths ke, architecture ke, engineering ke, maupun kita belajar hadis, kita belajar Quran, tafsir. So perlu kita sebagai penuntut ilmu dan juga ilmu yang kita pelajari itu. Right? Okay. Saya kira nanti kita akan bincangkan dengan lebih detail tentang adab terhadap ilmu ni. Baik. Seterusnya, ada uji minda lagi. Mari kita menguji minda kita pagi-pagi ni. Okey, betul atau salah? Istiqamah ialah apabila kita telah berusaha sebaiknya lalu kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ni ada soalan polling. So, hantarkan jawapan antum melalui polling. Okey. Okey. Ada yang berikan saya jawapan di ruangan chat juga. Okay, saya beri lagi 10 saat. Boleh? Betul atau salah? Ada yang sempat Google ke? Okay, betul atau salah? Istiqamah ialah apabila kita berusaha sebaiknya lalu kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Okey, boleh kita tutupkan pollingnya. Kita lihat jawapan-jawapan yang diberikan oleh para peserta. Masya Allah. Okey, ada sebahagian besar mengatakan betul. Kemudian saya boleh nampak sini dalam 28% mengatakan salah. Apa jawapannya? Dan tak kurang juga dekat ruangan chat ni, ada yang kata betul, ada juga yang kata salah. Kata betul, ada yang kata salah. Itu tawakal katanya. Tapi ada yang kata betul. Okey. Dah ada dah. Okey, baik, kita tengok apa jawapan dia sebenarnya. Betul ke salah ni? Ada pun dah start tanya ni. Dah start ragu-ragu. Ni istiqamah ke bukan? Okay. So jawapannya adalah salah. Ini adalah maksud bagi tawakal. So this is not istiqamah. So istiqamah tu apa? Konsisten. Konsisten. Betul, ada yang tanya tu, apa beza tawakal dengan istiqamah? Kita kata kalau tawakal, kita dah usaha sehabis boleh. Kita usaha sehabis boleh, kemudian kita berserah kepada Allah. Apa pun, maksudnya kita dah lakukan yang terbaik. Apa jua dia punya keputusan, maka kita redha. Kita berserah pada Allah Subhanahu Wa Taala. That is tawakal. So ini adalah definisi bagi tawakal. Manakala istiqamah adalah konsisten, atau menurut Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan istiqamah adalah sentiasa mengikut ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa taat kepada Allah, sentiasa. Dan ada juga dalam hadis Nabi disebutkan, maksudnya daripada hadis tersebut, biarlah kita lakukan tu sedikit tapi berterusan. Tak apalah sikit tapi istiqamah, konsisten kita buat. Daripada kita lakukan banyak tapi kadang buat, kadang tak buat. Lebih baik sikit tapi selalu. So nampak tak perbezaan? Saya kira kita mula dengan tawakal, kita usaha, and then kita berserah kepada Allah, kemudian kita istiqamah, konsisten dengan apa yang kita lakukan. Sama ada kita konsisten lakukan kebaikan, atau mungkin ada amalan-amalan yang antum nak jadikan sebagai amalan harian. Contohnya kan, kita kata sebab nak konsisten, nak cuba satu hari nak selawat sekurang-kurangnya 100 kali. Cuba 100 kali. Kalau rasa macam tak mampulah 100 kali kan, contohlah so mungkin kurangkan dulu. Mula dengan 50 kali, tapi lakukan secara hari-hari, konsisten, cuba lakukan secara konsisten. So that is istiqamah. So saya harap jelas perbezaan antara tawakal dan istiqamah. Okay. Tawakal dengan tawakul. Okey. Sebenarnya secara dasarnya tak ada perbezaan lah antara tawakal dan tawakul. Kalau kita tengok ini istilah dalam bahasa Arab lah. Satu dalam bentuk verb, satu dalam bentuk masdar, atau kita kata dalam bentuk noun. Okey. Ada yang bertanya kat sini, bagaimana kita dapat mengetahui atau membezakan jika sesuatu ilmu tu bermanfaat untuk kita atau tidak sebagai orang Islam? InsyaAllah. Terutamanya sekali jika kita ingin menuntut ilmu duniawi. Okey. Saya kira apa saja ilmu yang memberikan kebaikan. Tak kira bukan saja kebaikan pada diri kita, kebaikan kepada masyarakat, orang di sekeliling kita. Sebab Nabi kata apa? Yang orang bermanfaat di kalangan kamu adalah orang yang paling bermanfaat kepada orang sekeliling dia. Kan kalau kita tuntut ilmu tu, kita dapat gunakan untuk kebaikan. Mungkin kita secara tidak langsung kita menjadi perantara lah untuk orang lain dapat kebaikan. So itu pun satu yang bermanfaat. So kalau ilmu yang tidak bermanfaat, bila kita tak amalkan, atau dia hanya mendatangkan kemudaratan. Contohlah, saya berikan contoh saja. Contoh belajar macam mana nak hack data. Contohlah, lepas tu dia gunakan untuk nak lakukan hack data orang dan sebagainya. Belajar IT bagus, tapi gunakan itu untuk selok-belok yang salah atau untuk niat yang salah. Itu kita kata ilmu yang tidak bermanfaat. Atau ilmu yang kita belajar tapi kita tak amalkan. So, kita semestinya ilmu yang kita belajar tu pasti untuk kebaikan. Kerana mesti ada kebaikan yang kita boleh gunakan. Sama ada untuk diri kita atau untuk orang di sekeliling kita. Alright? Khair insyaAllah. Okey, nanti kita akan bincangkan tentang adab terhadap ilmu, tentang fardu ain ke, fardu kifayah ke, atau mana ilmu yang perlu kita dahulukan. Okey?
Terima kasih yang bertanyakan soalan dan memberikan komen-komen di ruangan chat. Terima kasih. Baik, kita lihat yang seterusnya. Istiqamah tadi kan. So itu juga menjadi salah satu adab kita dalam menuntut ilmu adalah bersungguh-sungguh dan istiqamah. Tak apalah, sedikit pun tapi kita lakukan selalu menuntut ilmu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, Rasulullah SAW bersabda, "Man humani la yashba'an, man humun fi ilmin la yashba' wa man humun fi dunya la yashba'." Apa maksud dia? Dua orang, dua golongan yang tidak pernah kenyang, selalu rasa lapar, selalu nak mencari. Apa dia? Penuntut ilmu dan pencari ilmu. Mudah-mudahan kita di kalangan yang penuntut ilmu lah. Kita rasa nak belajar. Betul tak? So, bila kita kata tentang penuntut ilmu ni, perlu ada istiqamah, selalu nak belajar. Macam antum, Masya Allah. Saya pasti, antum mesti dah set aside kan, dah letakkan waktu, mungkin seminggu dalam 3 jam kan, kelas diploma ke kan. So, 3 jam ni letakkan setiap minggu nak belajar. Kan, so that itu adalah salah satu usaha antum untuk istiqamah. Setiap minggu, hari ni 3 jam, letak memang untuk belajar je, tak fikir lain. Mungkin hari-hari lain tu kita dah sibuk dengan urusan aktiviti kita kan. So itulah, biarlah kita istiqamah sampai habis belajar. Dah habis belajar pun sambung lagi, biar istiqamah terus. InsyaAllah. So kan saya nak kongsikan dengan antum, ulama' mengatakan ada 3 peringkat ilmu. 3 peringkat ilmu. Peringkat yang pertama, apabila seseorang dia menuntut ilmu, kemudian dia rasa takabur, rasa sombong dengan ilmu yang dia ada. Ini baru peringkat yang pertama. Bila peringkat tersebut, bila seseorang baru belajar, baru saja mendalami ilmu, kita kata barulah belajar sikit kan, tapi dia rasa macam, dia dah tahu semua benda. Dia tahu ni, tapi baru belajarnya sedikit. Ini baru peringkat pertama, dia akan rasa sombong sebab dia rasa aku dah tahu. Dulu tak tahu, sekarang dah tahu. Kita kata macam apa? Action sikit lah. Kan Itu peringkat pertama. Tapi teruskan belajar. Mudah-mudahan kita naik ke peringkat yang kedua. Apa peringkat yang kedua? Bila kita belajar, dia mendatangkan sifat tawadhu. Sifat tawadhu atau merendah diri. Ini apabila semakin kita belajar, semakin kita sedar yang banyak rupanya kita tak tahu. Kan? Semakin belajar mendalam, semakin kita sedar, banyak rupanya kita tak tahu. Itu yang mendatangkan sifat rendah diri. Terus lagi belajar. Sungguh-sungguh lagi belajar. Mudah-mudahan kita naik ke peringkat yang ketiga. Peringkat ketiga ni apa? Dah jadi macam profesor ke? Peringkat ketiga ni, bila kita jadi dalam keadaan seolah-olah kita tak tahu apa-apa pun. Seolah-olah kita know nothing. Belajar tapi tak tahu. Pelik je bunyinya, makin belajar makin tak tahu. Sebab apa? Bila kita belajar, kita sedar rupanya ilmu ni sangat luas dan ilmu yang ada pada kita tu hanya sedikit saja. Itulah dalam peringkat yang kita rasa macam, ya Allah, kita tak tahu. Kita ni bukan orang yang pakar dalam bidang ni. Sebab banyak lagi yang kita tak tahu sebenarnya. Sangat luas bidang tersebut. So, mudah-mudahan dengan kita istiqamah terus, kita dari peringkat 1 naik ke peringkat yang kedua, kemudian naik peringkat ketiga dan seterusnya. Jangan kita stop dekat peringkat yang pertama je lah. Tu perlunya istiqamah tu untuk dia push kita untuk terus naik. Mudah-mudahan apa ilmu yang kita tuntut tu bermanfaat buat diri sendiri dan juga orang di sekeliling kita. Yang seterusnya, meninggalkan maksiat. Dosa dan maksiat akan menutupi hati seseorang. So, kita kata kalau dah tutup hati seseorang, susah nak terima kebenaran, susah nak menerima nasihat atau susah nak menerima teguran-teguran yang baik. Saya datangkan di sini, saya kongsikan dengan antum, ini apa yang ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Apa yang beliau tulis ni? Beliau kata, satu hari beliau sebenarnya mengadu kepada gurunya, lalu beliau tuliskan syair ni. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi.
wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Masya-Allah. So apa Imam Syafi'i nak sampaikan, beliau kata aku telah mengadu kepada Waqi'. Siapa Waqi' ni? Waqi' Al-Jarrah, guru Imam Syafi'i. Kata aku telah mengadu kepada Waqi' tentang buruknya hafalanku. Buruknya hafalan Imam Syafi'i. So beliau kata lalu beliau, gurunya Waqi' menunjukkanku untuk meninggalkan maksiat. So guru dia kata tinggalkan apa-apa maksiat yang pernah kamu lakukan, tinggalkan. Wa akhbarani bi anna al-ilma nurun. Guru tadi tu beritahu Imam Syafi'i bahawa ilmu tu adalah cahaya. Dan cahaya Allah tidak diberikan kepada ahli maksiat. Cuba kita tengok, wah macam mana tu Imam Syafi'i mengadu tentang tak boleh nak hafal, mungkin susah sikit nak hafal apa dan sebagainya kan. Tahap Imam Syafi'i itu macam mana? Masya Allah, Imam Syafi'i di dalam sejarah, dalam kitab-kitab sejarah beliau mengatakan Imam Syafi'i ini Masya Allah mempunyai ingatan yang sangat kuat dan tajam. Beliau telah menghafal Al-Quran pada usia 9 tahun. Masya Allah, 9 tahun hafal Al-Quran, dan pada usia 10 tahun beliau dah hafal Muwatta Imam Malik. Masya Allah. Muwatta Imam Malik kan, hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i dah hafal dah. Jadi mungkin ada sedikit menghadapi kesusahan sikit. So tu yang beliau mula mengadu kepada gurunya. Masya Allah. So kalau kita ni agaknya macam manalah? Kan? So ada ke tidak? Ada ke ruang untuk cahaya Allah tu nak masuk dalam hati kita? Alright, so tinggalkan perkara-perkara maksiat. Imam Ahmad bin Hanbal pernah berkata, dia kata aku pernah mendengar Bilal bin Sa'id mengatakan la tanzur ila sigharil khati'ah walakin inzur ila idhami man asaita. Maksudnya apa? Jangan kamu melihat kepada kecilnya dosa. Alah, ni dosa kecil je, alah ni maksiat je, alah. Jangan kita lihat kepada kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada keagungan kepada siapa yang kita lakukan maksiat tersebut. Bermakna lihatlah keagungan Allah. Kita dah langgar perintah Allah. Jangan lihat, taklah ni salah sikit je, kecil sikit je, tak. Tapi lihat kepada siapa orang yang kita langgar perintahnya, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Mujahid. Baik. Baik, tadi kita sebutkan tentang istiqamah kan. Ada juga yang cakap istiqamah teringat istikharah. Kerana istikharah kan macam hampir sama kan. Apa perbezaan istiqamah dan istikharah? Istiqamah tadi kita kata konsisten, tapi istikharah tu adalah bila kita mungkin kita tak tahu nak buat keputusan yang mana, kemudian kita lakukan solat sunat istikharah untuk supaya Allah dapat bantu kita untuk membuat pilihan yang tepat. Istikharah tu khiyar datang dari perkataan pilihan. So that is istikharah. Yang selalu kita lakukan solat sunat istikharah, kita baca doa istikharah kan. Kan ada macam sama kan, istikharah ke istiqamah gitu kan. Nah, okey, ada yang tanya ni. Saya minta maaf kalau ada yang terlepas ke soalan, tapi ada yang tanya ni, apakah tip untuk istiqamah walaupun ada hari kita tidak bermaya, tapi nak kena konsisten kan. So kita perlu tekadkan. Sebab itulah bila kita set kita punya goal, kita letak kita punya tujuan, letaklah sesuatu yang kita kata yang kita boleh capai, kita kata doable and achievable lah, yang boleh buat dan boleh capai. Kalau lah ada masa-masa macam kita kata kita penat kan, cuba kita cuba lawan kita kata, sebab kita nak konsisten, kita fikirkan tentang kelebihan bila kita dapat istiqamah kan. Tapi tak apa, kita boleh lakukan. Mungkin kita tak dapat lakukan pada waktu ni, tapi mungkin kita boleh fleksibel sikit lah. Kita kata okay, tak apa, kita habiskan dalam masa hari ni. Kita cuba berikan kelonggaran sikit pada diri kita, tapi jangan sampai kelonggaran tu kita membuatkan kita tidak istiqamah lah. So ni kena biasakan diri dan banyak-banyaklah mohon doa kepada Allah untuk bantu kita untuk terus istiqamah dalam melakukan kebaikan. Saya kira bila kita dah dapat kita kata dia punya momentum tu dah ada kan, insyaAllah kita akan mudah untuk lakukan. So lakukanlah dengan hati yang ikhlas. Bila kita lakukan kerana Allah, insyaAllah tak akan ada lagi hambatan-hambatan yang boleh menghalang kita. Lakukan kerana
Allah, sebab kita tahu ada ganjaran yang besar menunggu kita. Jadi insya-Allah. Baik. Yang seterusnya adalah rendah diri atau kita sebut tadi tawadhu. Tawadhu. Saya personally sangat suka dengan hadis ni, masya-Allah. Dengan hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis sahih. Nabi sebutkan, ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Masya-Allah. Tiada seorang yang merendah diri kerana Allah melainkan Allah tinggikan darjat dia. Masya-Allah. Kan? Maksudnya secara fizikal ni direndahkan. Apa yang kita boleh nampak ni, secara zahir ni kita nampak direndahkan diri. Tapi subhanallah, itu sebenarnya Allah meninggikan darjat dia. Dia tinggi di mata Allah. Orang nampak dia rendah diri, rendah kan? Tapi sebenarnya dia tinggi di mata Allah. Masya Allah. Satu kehebatan tawadhu. Merendah diri. Imam Mujahid rahimahullah berkata, la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Dua orang atau dua golongan ni, dia tidak akan belajar ilmu. Orang yang pemalu dengan orang yang sombong. So malu kan, dia malu nak tanya apa dan sebagainya. So dia tak dapatkan ilmu tu. Begitu juga dengan orang yang sombong. Mungkin pada dia dah tahu apa yang dia cakap betul. Jadi tak memberikan ruang bagi orang lain untuk memberikan ilmu tersebut. So rendah diri antara kunci untuk seorang meraih ilmu. Baik, yang seterusnya adalah memerhatikan penjelasan, diam dan teliti. Okey, jom kita tengok kat sini. Masya Allah. Memerhatikan penjelasan. Kita ni kadang-kadang kita kata kalau okeylah kalau guru sedang mengajar kita kan kat depan tu, guru mengajar kita berikan perhatian kan, tapi kadang-kadang kalau Zoom ni kan kalau Zoom, alamak, kita ada di situ secara fizikal tapi kita duduk berbual pula dengan orang lain. Kita ada saya fikir, tapi nampaklah mulutnya kemak-kemik berbual apa dan sebagainya kan. Itu sesuatu yang perlu kita berikan perhatian. Memperhati penjelasan kemudian dan diam dan meneliti. So kita lihat ni firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Az-Zumar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Shadaqallahul azim. Artinya yang berusaha mendengar perkataan-perkataan yang sampai kepadanya, lalu mereka memilih dan menurut akan yang sebaik-baiknya. Mereka itulah orang-orang yang diberi hidayah petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang berakal sempurna. Ini disebutkan dalam surah Az-Zumar. Siapakah mereka? Orang yang diam, dia mendengar dengan teliti, kemudian menurut perkara-perkara yang terbaik. Okay. Saya nak tanya antum lah soalan tentang saya berikan senario ni. Kadang-kadang happen tu kita lah, berlaku pada kita kan. Apakah cara terbaik yang anda boleh lakukan apabila seseorang berbual dengan anda sedang anda ingin mendengar penjelasan tu dengan teliti? Nak dengar kan, tapi kawan kat sebelah ni duk awak kita nak tanya soalan. Kita pun rasa macam kejap kita nak dengar. Okey, saya bukakan antum ruangan Mentimeter. Menti yang mana? Ruangan Mentimeter ni, so antum boleh pergi ke menti.com, mungkin guna handphone menti.com, masukkan kod 82528638. So hantarkan jawapan antum. Apa agaknya awak buat? Selalu bersyukur, Mak. Memory very good. Okay, boleh. Selalu bersyukur dengan Allah Ta'ala. Okay, saya dah nampak ada respon yang dah masuk InsyaAllah. Okay, katanya nicely tell him that you are trying to understand what's happening in class. Kita nak fahamkan dulu. Kan macam bagi apa? Bagi signal dia kata cari kawan baru. Cari kawan baru tempat lain next week. Masya-Allah. Saya sebenarnya kan dah dapat jawapan ni tau. Sebelum saya buka ruangan ni, ada peserta dah hantarkan jawapan kepada saya. Masya-Allah. Barakallahu fi. Barakallahu fiha. Beliau kata berikan macam signal tanda apa shift tu? gitu. So macam kita pun macam kan Masya Allah. Terima kasih yang dah awal-awal berikan jawapan tak jawab soalannya, cuba cakap tanpa menyakitkan hati. Jangan layan. Gini. Jangan layan kan. Okay, ada kata istighfar Ada kata diam, senyum saja. Okay, kita tengok ni yang di bawah ni. InsyaAllah.
Tegur cara baik. Beritahunya untuk berbual selepas kelas. Mungkin awak berikan macam signal nanti. Gitu kan menyuruh untuk tunggu sampai guru habis berbual. Talk to the head. Macam ni je. Kalau yang faham tu faham dah. Okay. Ada kata ignore dia je sah. Katakanlah nasihatkan supaya senyap. Putus dengan kawanku, janganlah. Sedihnya kawan. Tanya tu dia tak nak berbual dengan kita lagi lah. Okey, kita dengar. Masya Allah. Beritahu untuk diam. Okey, ni dia kata cela dia dengan cara yang sopan. Contohnya kata maaf je, saya nak dengar dulu apa yang Ustazah nak sampaikan. Okey, saya angkat tangan dekat dia, tanda suruh dia tunggu sekejap. Shoot macam talk to my hand lah dia. Tu kan beritahu baik-baik untuk berbual dengan dia. Sekejap lepas kelas katanya. No, talk to my hand beritahu saya nak focus nicely and encourage him to do the same. Macam kita dengan tu. Contoh macam tu kan sebab kadang-kadang bila guru sedang menyampaikan kemudian ada juga yang berbual, itu kadang-kadang boleh mengganggu guru dalam penyampaian tersebut. Saya teringat tahu Masya Allah Imam Syafi'i rahimahullah, ketika beliau belajar dengan Imam Malik, nak buka kertas tu, helaian lembaran kertas tu nak buka pun pelan-pelan, takut mengeluarkan bunyi yang boleh mengganggu Imam Malik ketika menyampaikan ilmu. Subhanallah. Lagi kita ni nak berbual pula macam mana? Baik. Saya tunjuk isyarat senyap je. Contoh macam tu kan Okey, baik, saya nampak kadang-kadang boleh beritahu seorang itu bahawa kita boleh berbual selepas tamat kelas dan kita harus dengar penjelasan video dengan TV. Senyum, tulis balik atau tulis nota. Boleh juga tulis nota kan. Nanti. Gitu kan tell the friends kejap lagi as again, nak concentrate first. Ni ada yang cakap macam ni lama-lama dia akan dapat mesej yang kita ada benda penting untuk buat. Akan je. Orang kata akan je lah. Kan? Dia kata beritahu beliau yang kita akan berbual nanti kerana ini fokus terhadap pelajaran penjelasan guru. Mungkin dia tak happy lah. Kan tapi boleh menjelaskan kepadanya setelah kelas habis. Awak sorry lah tadi kan kita tak sempat nak jawab soalan awak. Apa soalannya? Kan buat dengar tapi telinga fokus. Saya kira ni tak nak sakitkan hati kawan kan. Okey, saya akan beritahu dengan baik, saya belum fokus. Sila diam. Bilang cikgu. Marah, bilang cikgu, awak berbual. InsyaAllah. Okey, cakap jap-jap. Angkat tangan. Saya kira, saya boleh rumuskan lah jawapan-jawapan antum ni banyaknya tak ada pula yang kata tak apa teruskan dengan soalan awak. Tak ada kan semua, saya kira semua akur tentang bila kita nak jelas, tapi at the same time kita tak nak sakit hati mungkin kawan nak tanya soalan apa dan sebagainya kan. So saya boleh rumuskan apa yang antum berikan isyarat-isyarat ni semua adalah untuk beritahu nicely cara dengan baik. Nanti tunggu sekejap, nanti kita get back. Macam tu kan kita beri tanda. Sebab apa kita tak nak mengganggu guru dan at the same time kita pun nak mendengar ilmu tu kan. Kalau kita berbual nanti kita terlepas. Betul tak? So ni antara adab-adab ilmu lah insyaAllah. So janganlah kalau kita kata kalau ada yang nak berbual tu kita boleh just berikan dia syarat. Tapi kita pun tak perpanjang-panjangkan apa dia nak cakapkan nanti beri syarat angguk je kepala, tak perlu dengar. Masya Allah. Suruh diam dulu, after class boleh tanya. InsyaAllah. Saya kira kalau kita pun lah yang kita ni jadi pihak yang bertanya pun so kita pun perlu faham lah jangan macam Allah kan kita pula merungut dan sebagainya kan so, kita perlu menghormati guru dan juga menghormati teman kita yang sedang belajar tu sedang nak dengar dengan teliti. Baik, terima kasih kepada antum yang hantarkan respon-respon antum ni, masya-Allah, barakallahu fikum. Semoga setiap di antara antum yang memberikan jawapan sama ada diorang menti atau sebelum ni diberikan balasan yang baik. Orang tu sangka. Masya-Allah. Baik. Husnul khotimah. Baik, terima kasih saya ucapkan. Mati kematian yang baik. Okey. Bismillah. Okey, so tadi tentang diam kemudian dengar dengan teliti, jelas kan? Kemudian seterusnya adalah mengamalkan dan menyampaikan.
mengamalkan dan menyampaikan. Ilmu yang bermanfaat apabila ia diamalkan dan disebarkan. Kalau kita belajar, kita kata semua kat fingertips kita. Tanya je pasal apa, dalil ni, hujah ni semua ada. Tapi tak pernah buat. Contoh, saya berikan contoh, diorang cakap pasal solat. Semua perkara, masalah berkaitan solat. Dia tahu apa dalil dia, apa ni, syarat-syarat, rukun semua tahu. Tapi tak pernah solat. Manfaat tak ilmu tu? Nanti bila kita di akhirat kan kita tak tanya berapa banyak ilmu kita, 90%, 1% ilmu kita bagus, tapi akan dihitung amalan kita. So amalan tu datang daripada ilmu tu, ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat tadi tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nadharallah imra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'ah farubba muballighin aw 'amin sami'." So Allah mengelokkan rupa, maksudnya kebaikan lah diberikan kepada orang yang mendengar sesuatu daripada kami, kemudian dia sampaikan sebagaimana ia mendengar. So sampaikan apa yang dia dengar kebaikan tu, disampaikan. Barangkali yang disampaikan tu lebih mengerti daripada yang mendengar. Kita tak tahu kan, kadang-kadang kita sampai dengan orang tu dapat sesuatu yang lebih faham, aspek yang dia beritahu tu lebih jelas. Kadang-kadang sometimes macam tu kan, bila kita dengar, kita pun tak berapa nak faham. Tapi bila kita kongsi kat orang, apa yang kita dengar, kemudian orang tu lebih faham, dia boleh kongsikan balik kepada kita apa yang dia faham. Kan so saling memberikan manfaat lah antara satu sama lain. Ya tak? Masya Allah. So, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah daripadaku walau sepotong ayat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh Baik, ni kita tengok ni ruangan Q&A tip untuk istiqamah. Okey. Okey. Ada yang tanya juga tentang adab bila kita berdakwah kepada orang bukan Islam. Mungkin of course kita sebagai orang Islam kita kena tunjuk ada adab, nilai-nilai yang baik sebab itulah yang diajarkan oleh Islam. Allah sebutkan dalam Al-Quran kan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang berhikmah, maksudnya dengan cara yang baik, cara yang sesuai, dengan peringatan yang baik, dan berdebatlah dengan cara yang baik. So saya kira apa pun mungkin mereka tak faham kan tentang, contoh mereka tak faham tentang agama kita apa dan sebagainya, kita perlu tunjukkan contoh yang baik, akhlak yang baik. Jangan kita pun terikut emosi pula dengan mereka. Okey, baik. Soalan yang baik juga. Bagaimana jika kita nak menghadapi soalan-soalan yang sensitif dan mungkin kita sendiri tidak mempunyai maklumat atau kita tak mempunyai ilmu yang mendalam dalam bidang tu. Okey. Ini juga salah satu amanah kita sebagai penuntut ilmu. Kalau kita dapat soalan-soalan mungkin diutarakan kepada kita dan sesuatu yang kita mungkin kurang pasti, jangan kita jawab tanpa didasari kebenaran atau tanpa didasari dengan ilmu. Tidak menjadi satu kesalahan kalau kita tak tahu, kita kata kita tak tahu. Okey, kita cakap kita kurang pasti, nanti kita kaji semula atau kita cek semula dan kita get back. Kita akan beritahu semula. So Imam Malik rahimahullah, seorang Masya Allah ulama yang besar, apabila ditanyakan beliau tentang masalah-masalah mana yang beliau tak tahu, dia kata aku tak tahu. Orang pun jadi macam, takkanlah ulama besar tak tahu jawapan. Kalau tak tahu, memang tak tahulah. So perlu didasari dengan kebenaran dan ilmu. Kalaulah kita kata macam kita ni bukan, kita tentang dalil, tentang hujah para ulama dan kita ni bukanlah di kalangan orang yang untuk nak jawab tu kan. Mungkin kita boleh minta dia tanyakan kepada para asatizah atau orang yang lebih mahir lah, pakar dalam bidang tersebut. Okey, ada soalan yang ditanyakan di sini, bagaimana ulama dahulu menyampaikan ilmu kepada ratusan orang sedangkan mereka tak ada mikrofon atau speaker Ya Allah. Okey, adakah murid-murid mereka menyampaikan secara langsung kepada murid-murid yang duduk di belakang? Okey, sebelum kurang pasti macam mana disampaikan dengan cara-cara berbeza lah. Tapi saya kira bila semua menjaga adab, tidak berbual, semua diam, berikan perhatian, saya kira mungkin itu dapat memberi lebih ramai orang untuk mendengar bila semua diam dan teliti.
Mungkin kalau kita kata sampai ribuan orang, takkanlah kita cakap macam belakang boleh dengar kan. So bolehlah kita kata mungkin salah satu caranya orang yang belakang tu ada sampaikan kan, tapi bila semua diam dan teliti, itu dapat, kita kata dia dapat sampai kepada lebih ramai orang. Mungkin kita boleh baca lagi kitab-kitab sejarah bagaimana penuntut-penuntut ilmu ni, bagaimana mereka dengar, mereka hadiri majlis-majlis ilmu. Tu jadi homework kita. Jom kita baca tentang bagaimana orang-orang pada zaman dulu mereka hadiri majlis-majlis ilmu. Apa adab-adab mereka. Dan saya kira dia aturan lah. Aturan bila duduk tu pun memainkan peranan juga. Bila kadang-kadang kalau kita tengok mereka duduk dalam bulatan dan sebagainya kan, so tu lebih memberikan ruang untuk mendengar. Lebih ramai orang boleh mendengar. Rather than kita kata kita duduk sampai panjang ke belakang. Mungkin mereka duduk dalam bentuk bulatan. Baik, terima kasih yang tanyakan soalan-soalan. Ada yang berikan komen. Zamannya apabila kita sampaikan, orang sangka buruk, orang kata kita tunjuk-tunjukkan, kita menunjuklah tentang ilmu yang kita ada. Sebab itulah penting kita balik pada tadi tu, niat yang ikhlas. Kita lakukan kerana Allah. Kan kalaulah kita sampaikan ilmu ni atau apa, orang kata kita nak menunjuk apa dan sebagainya, itu bukan urusan kita lagi. Itu yang masalah tu adalah penyakit hati yang ada pada orang yang sangka buruk pada kita. Tapi yang penting niat kita tu kerana Allah Ta'ala. Allah tahu apa niat kita. So itu berbalik pada masing-masing lah. Jaga niat kita. Jaga niat kita. Tentang adab sudah tahu dengan baik, Masya Allah. What happened? Okay. Ada soalan ni yang ditanyakan oleh Kak Wan. What happen if it's not your friend tapi mungkin ada orang-orang lah makcik apa kan, busy talking to each other. Mungkin macam tadi saya kira kita boleh ambil pendekatan macam signal nicely, yang beritahu macam macam gitu kan, atau tengok mereka macam senyum macam gitu ke berikan mereka signal lah. Saya kira bila semua kita lakukan dengan baik dan sebagainya kan, mesti mereka akan terima lah message tersebut kan. InsyaAllah. Duduk depan tu kadang-kadang ada orang suka duduk depan kan, sebab nak elak lah daripada perkara-perkara depan kita lebih boleh fokus kan. Baik. Okay. Okay. Ada yang tanya, kalau is seeking knowledge for money wrong and sinful since we are only to seek knowledge for Allah and find ways to back to Him. Okay. Contohlah kita kata kita belajar ni pun, jadi nanti bila kita dah lulus, dah grad apa dan sebagainya kan, kita boleh kerja dan sebagainya. Bila kita lakukan perkara-perkara tersebut, niat dia akhirnya kembali kepada Allah. Kenapa kita nak belajar? Lepas tu kita nak dapat pekerjaan yang baik, untuk nak kita kata menyara keluarga kita, untuk dapatkan rezeki yang halal, untuk masuk dalam bidang yang halal, dapatkan pekerjaan ni. So itu selari dengan apa yang dituntut oleh Allah SWT. So tak menjadi satu kesalahan lah. Bila kita lakukan tu, kita belajar sungguh-sungguh, sebab nanti itu cara untuk kita nak dapatkan kerja kan. Kerja-kerja yang baik dan sebagainya. So bila kita kerja, memang kita kata niat kita memang dapat mungkin gaji atau duit tu untuk bantu keluarga. So itu sesuatu yang niat yang baik lah saya kira. So dia selari dengan apa yang Allah perintahkan. Macam tadi lainlah kalau kita niat tu nak belajar, jadi lepas tu nanti kita dah gunakan ilmu kebijaksanaan kita tu untuk nak menipu orang, untuk nak menzalimi orang. So tu itu salah, niat yang salah. So cara dia belajar tu semua kira tak diterima lah kan bila niat dia salah. Saya harap itu dapat sikit sebanyak memberikan penjelasan. Baik, kita terus kepada adab terhadap ilmu. Ni tadi ada yang tanya tau soalan kan dalam ruangan Q&A tu kan, atau ada ruangan chat, ada sebutkan tentang fardu ain dengan fardu kifayah tadi tu kan. Okay, jom kita tengok adab terhadap ilmu. Maksudnya apa? Adab terhadap ilmu ni kita memberikan hak ilmu tu, hak yang selayaknya. So ilmu sesuatu yang mulia, kita patut letakkan dia di tempat yang mulia. Kita letakkan dia di tempat yang sesuai lah. Okay. So yang pertama, adab terhadap ilmu adalah mendahulukan fardu ain sebelum fardu kifayah. Bercakap tentang fardu ain ni, kan apa fardu ain, apa fardu kifayah. So fardu ain sesuatu yang kita kata tidak boleh tidak, semua kena buat. So ilmu-ilmu yang kita
kita sendiri kena lakukan. Contohnya solat. Boleh tak kita kata hari ni kita malas tak solat, so orang lain solat? Tak boleh kan? So kita kena lakukan. Bermakna itulah ilmu fardu ain bagi kita untuk belajar solat. Imam Ghazali memberikan kategori ilmu fardu ain kepada 3. Yang pertama adalah ilmu akidah. Ni ilmu yang sangat-sangat penting dan utamalah, akidah. So akidah kita, keimanan kita mesti ada kerana itu merupakan asas untuk amalan kita diterima. Kan, so kita perlu mempelajari tentang akidah, tentang rukun iman, tentang rukun Islam dan sebagainya. Kemudian itu kategori yang pertama, akidah. Kategori yang kedua adalah fi'il atau perbuatan, amalan-amalan. So kita kena belajar tentang amalan-amalan yang kita perlu lakukan. Solat, puasa, zakat, tentang haji, itu semua dikira pada ilmu yang dasar yang perlu kita ada. Setiap orang perlu ada sebab dia kena lakukan secara kira individual lah, kena lakukan sendiri kan. Kemudian yang ketiga adalah ilmu tark atau ilmu peninggalan atau meninggalkan. So apa? Ilmu-ilmu kita perlu tahu juga tentang kesalahan-kesalahan. Contohnya mencuri, itu dosa, berzina, membunuh, berbohong, itu semua dosa kan. Itu pun kita perlu tahulah supaya kita dapat elakkan perkara-perkara tersebut. So saya kira ini adalah ilmu fardu ain yang kalau tanpanya kita tak boleh jalankan kehidupan kita, tak boleh nak beramal dengan sempurna. That is ilmu fardu ain. Apa pula tentang ilmu fardu kifayah? Ilmu fardu kifayah yang mana ilmu-ilmu yang kita perlukan, tapi sekurang-kurangnya ada orang yang mendalami ilmu tersebut. Sekurang-kurangnya ada orang yang kita boleh sandarkan kepada beliau untuk meraih manfaat daripada ilmu tersebut. Contohnya ilmu astronomi, kan, ilmu contoh architecture apa dan sebagainya kan. So itu adalah ilmu-ilmu fardu kifayah. Tapi ingat dia tetap fardu. Bermakna ilmu tu kita perlukan. Kalau tak ada orang dalam bidang tu, maka dia bertukar menjadi fardu ain. Kalau tak ada orang pun, contohnya dalam bidang astronomi, kita sangat perlukan orang yang pakar dalam bidang astronomi untuk nak menentukan kiblat, nak menentukan awal bulan-bulan Islam kan, bila masuk bulan Ramadan, Zulhijjah dan sebagainya kan. So kita perlukan pakar dalam bidang tersebut. Sekiranya kita tak ada orang, maka dah jadi fardu ain bagi orang-orang yang dalam bidang tersebut untuk terus belajar mendalami bidang tersebut. Sampaikan kita ada yang orang-orang yang boleh kita sandarkan kepada mereka. So saya kira ni agak luas bila kita bincangkan tentang fardu ain dengan fardu kifayah ni. So apa yang saya boleh rumuskan, fardu kifayah kalau tak ada orang pun mendalami bidang tersebut, dia bertukar menjadi fardu ain. So ni termasuk bukan saja ilmu agama tau, termasuk juga macam saya sebut astronomi ke, architecture ke dan sebagainya. Baik, yang seterusnya adab terhadap ilmu. Ni yang tadi tanya tu kan, mendasari ilmu dengan fahaman yang betul dan kukuh. Sebelum kita nak sampaikan sesuatu, sebelum kita nak kongsikan sesuatu, make sure kita ada dasar yang kuat, kita ada hujah dia kan, dalil dan sebagainya lah. Bukan kita kata mengatakan sesuatu atas angin tanpa bersandarkan kebenaran dan sebagainya. So perlu sekurang-kurangnya buat kajian sikit lah. Kemudian mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Kita dah sebutkan tadi, tidak mengatakan sesuatu melainkan didasari ilmu yang benar. Ini hak ilmu yang patut kita berikan. Menjaga kemuliaan ilmu. Apa maksud menjaga kemuliaan ilmu? Kita tahu kan ilmu tu sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang baik kan. Maka termasuk dalam menjaga kemuliaan ilmu pun kita menjaga buku-buku, letak dengan teliti, jaga dengan baik, susun dengan rapi. Itu pun termasuk dalam menjaga kemuliaan ilmu. Ilmu tidaklah diletakkan di lantai atau diletakkan tempat yang tak sesuai kan. So ni termasuk dalam menjaga kemuliaan ilmu. Kemudian seterusnya, mengambil ilmu dari ahlinya, daripada yang pakar. Bukan Syekh Google. Tak adalah saya kata semua tu tak boleh guna kan, Syekh Google. Atau Tuan Google ke dan sebagainya kan. Tapi itu bukan jadi sandaran kita semata-mata lah.
Kita perlu cross check, check dengan para asatiza, buka balik buku-buku, kitab-kitab, check. Kemudian merujuk sumber-sumber ilmu yang benar, ilmu agama kita boleh rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Bukan akal kita semata-mata kan. Apa yang kita sangka, itulah kita keluarkan hukum. Tidak. Tapi berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian menyampaikan ilmu dengan cara yang berhikmah. Ni yang tadi kan, yang cakap tanyakan tentang bagaimana kita nak sampaikan kepada orang yang mungkin bukan Islam, tanyakan tentang, so sampaikanlah, lihatlah kesesuaian tahapnya, kesesuaian bagaimana kita nak jawab. Kita jangan mudah judge atau hukum kaumnya, orang tak tahu apa dan sebagainya. So kita cuba usaha sebaik mungkin untuk tunjukkan akhlak yang baik dan memberikan penjelasan yang sesuai kepada mereka. Kalau kita tak tahu, kita jujur, kita kata kita tak tahu, mungkin kita ambil masa untuk kita lakukan kajian dan kita akan get back dengan dia. Right? So ni antara adab-adab kita terhadap ilmu. Kita berikan ilmu tu hak dia. Baik. Antum yang ada soalan boleh hantarkan kat ruangan Q&A. Nanti insyaAllah di akhir kita ada masa, kita akan jawab soalan-soalan tersebut. Baik, yang seterusnya adalah kelebihan ulama pula kini. Tentang kelebihan ulama. Tadi kita dah kenal kan siapa ulama, apa adab kita sebagai penuntut ilmu. Dan sekarang kita lihat apa kelebihan ulama dan apa adab kita terhadap para ulama. So, antara kelebihan ulama yang disebutkan sini adalah mereka ni adalah golongan yang dimuliakan Allah dengan penyaksian tauhid. Apa maksud tu? Kita lihat dalam ayat dalam surah Ali Imran ni. Allah sebutkan, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Allah menerangkan bahawasanya tiada Tuhan melainkan Dia yang sentiasa mentadbir dengan keadilan, dan malaikat-malaikat serta orang-orang yang berilmu, mereka juga sama-sama menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Subhanallah. Allah sebutkan golongan ulul ilmi ni, orang yang ada ilmu ni. Allah sebutkan yang mana golongan yang berilmu ni, mereka juga menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. So disebut secara khusus, Masya Allah, di samping malaikat. Kemudian seterusnya, golongan ulama juga adalah golongan yang Allah tinggikan darjat mereka. Yang Allah muliakan mereka. Di dalam surah Al-Mujadilah, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Subhanallah. Yang diberi ilmu pengetahuan agama berapa darjat? So Allah tinggikan darjat mereka. Dan Allah maha mendalam pengetahuannya. Subhanallah, sekali lagi disebutkan secara khusus tentang orang-orang yang menuntut ilmu. InsyaAllah. Dalam hadis Nabi kata siapa golongan yang Allah hendakkan kebaikan ke atas dirinya, maka Allah akan berikan dia kefahaman yang mendalam dalam agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Allah akan berikan dia kefahaman dalam agama. Masya-Allah, kefahaman ini merupakan satu nikmat, satu pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Yang seterusnya, khazanah harta yang tiada ternilai. Bukan tak bernilai, tapi tiada ternilai. Masya-Allah. Wan nasu ma'adin khiyaruhum fil jahiliyyati khiyaruhum fil Islam idza faqihu. Nampak kan perkataan banyak faqih kan? Maknanya ini kefahaman yang mendalam. Manusia adalah umpama barang-barang galian, seperti emas dan perak. Sebaik-baik mereka pada zaman kejahilan dulu akan menjadi sebaik-baik manusia juga setelah mereka masuk Islam jika mereka memahami Islam tu, mendalami dengan baik. So kalau mereka ni, kita kata zaman kejahilan tu mereka yang terbaik, tak mustahil mereka boleh jadi juga yang terbaik bila masuk Islam. Antara syaratnya bila mereka memahami dengan mendalam ilmu agama tu, Islam tu sendiri. Right? InsyaAllah.
Okey, sila. Gerakkan jari jemari antum dekat ruangan chat. Okey. Bagaimanakah cara Allah menghapuskan ilmu pengetahuan? Yang antum tahu. Sila hantarkan jawapan kat ruangan chat. Masya-Allah dah masuk menderu ni. Kata Alim ulama. Cik Muhammad Hafiz katanya dengan wafatnya ulama berarti Allah mulai mengangkat ilmu manusia. Okey. Cik Zul, Cik 66 mematikan hidayah katanya. Masya-Allah. Cik Jasmani kata dengan mematikan ulama Muhammad Nabi pun kata buat banyak ulama yang meninggal. Cik Ika meninggalnya ulama katanya. Kemarin katanya bila ulama mula sakit kan dah tak dapat berkhidmat. Tu permulaan kan? Okey. Saya nampak ni masya-Allah hidayah ditarik semula katanya apabila ulama meninggal dunia, mengambil nyawa mereka. Masya-Allah. Wafatnya para ulama ulama su kata Cik Imam sebutkan tentang ulama su. Yang ulama yang kata orang yang tidak baik okey, masya-Allah. Kita akan lupa. Masya-Allah terima kasih antum yang memberikan respon-respon ni bila ilmu tak bermanfaat katanya. Dah banyak pemimpin yang jahil peringatan lupa. Masya-Allah. Okey. Ulama dilupakan bila ulama dilupakan tidak dimuliakan tidak dihormati. Kemudian begitu juga dengan apabila ulama mula sakit kemudian Allah tarik kan. Okey. Terima kasih yang memberikan respon yang menggerakkan jari jemari tu. Masya-Allah. Terima kasih atas jawapan-jawapan antum. Boleh Google jadi guru. Okey. So, antara caranya disebutkan dalam hadis seperti yang antum kongsikan dengan saya ni adalah antara caranya adalah dengan kematian para ulama. Itu satu kehilangan sangat besar bagi umat Islam. Okey? Betul pelan-pelan akan hilang, betul tak? Okey, jom kita tengok ni kita tengok hadis ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal 'ibad." ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. So kita akan lihat bahawa ulama ni sebenarnya mereka yang memberikan petunjuk atau memberikan garis pandu dalam bidang agama. Sesungguhnya Allah tidak menghapuskan ilmu pengetahuan dengan cara mengambil sekaligus daripada hamba-Nya. Tak adalah hilang sikit-sikit macam tu kan. Tiba-tiba je hilang hari ini hilang. Tidak. Tapi Allah menghapuskan ilmu pengetahuan itu dengan kematian para ulama. Sehingga tiada lagi orang yang alim dalam bidang tersebut. Ketika itu orang ramai melantik ketua-ketua mereka dari kalangan orang-orang yang jahil. Sebab orang alim semua dah tak ada. Mereka akan lantik orang-orang yang orang alim ni lah yang tak alim ni kan atau dalam golongan yang jahil. Apabila mereka ditanya, mereka memberi fatwa dengan sewenang-wenangnya tanpa berpandukan ilmu pengetahuan, maka mereka sesat lagi menyesatkan. So kita nampak apa yang akan berlaku dengan kematian para ulama. Kesesatan akan berleluasa. Kerana apa? Yang memberikan panduan-panduan agama datang daripada orang-orang yang jahil. So itu antara kelebihan para ulama. So bila kita sedih bila kita dengar berita-berita meninggalnya para ulama, so itu bermakna seluruh ilmu dan kepakarannya berlalu pergi juga. Kita kata mungkin guru-guru ni ada murid, tapi macam mana pun kita kata murid kan tidaklah sehebat guru. Pasti ada je ilmu-ilmu kepakaran beliau tu yang mungkin tak ada orang dapat jadi hebat seperti itu. Setiap orang tu ada kelebihannya kan Masya-Allah. Baik. Terima kasih kepada antum tadi yang hantarkan respon-responnya. Masya-Allah, barakallahu fikum. Okay, next adalah adab terhadap ulama. Ini bahagian terakhir tentang adab terhadap para ulama. So kita dah kenal siapa ulama, kita dah tahu apa adab kita, kita dah lihat juga apa antara kelebihan para ulama. Jadi apa adab terhadap mereka? So yang pertama adalah menghormati dan memuliakan mereka. Bila kita cakap tentang menghormati dan memuliakan mereka, bermakna menghormati pandangan mereka, menghormati kehidupan mereka.
memuliakan mereka, meletakkan mereka di tempat yang mulia, yang sesuai, yang dihormati. Bukan dengan cara kita, ada yang mungkin kita tak agree dengan guru kita, pendapatnya kita agree, kita hentam dia. Atau kita mula luahkan dekat social media dan sebagainya. Itu kita kata kita tidak menghormati mereka sebagai tokoh agama atau tak menghormati mereka sebagai seorang ilmuwan. So kita kata sebagai seorang Muslim yang sangat menekankan tentang adab, sekiranya ada yang kita bercanggah pendapat atau berselisih pendapat, kita berlapang dada dan menghormati mereka. Para a'immah, para imam, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Malik, kan Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, mereka juga mempunyai perbezaan pendapat, perselisihan pendapat, tapi mereka tidak menjatuhkan satu sama lain, malah mereka menghormati satu sama lain, mereka menghormati pandangan satu sama lain. Walaupun ternyata pandangan-pandangan tersebut tu berbeza dengan pandangan mereka. So, hormatilah mereka. Usaha-usaha yang mereka dah lakukan, mereka buat kajian, kemudian baca, usaha untuk cari kitab-kitab lama apakah hujah-hujah para ulama. So hormatilah mereka, muliakanlah mereka. Kemudian doakan mereka, subhanallah. Doakan guru-guru, doakan orang-orang yang telah mengajarkan kita ilmu-ilmu. Tak kira lah bukan saja ilmu agama kan, begitu juga ilmu-ilmu lain yang tadi kita sebut yang bermanfaat buat kita. Doakanlah mereka supaya mereka diberikan kesihatan, usia yang panjang, mereka dapat terus berkhidmat kepada umat ini. Menjaga adab dalam majlis ilmu. Ini antara cara menunjukkan kehormatan kita juga kepada mereka adalah dengan menjaga adab-adab kita bila menghadiri majlis tersebut. Kan bila kita kata tentang majlis ilmu, kalau kita lihatlah secara fizikal, so antaranya bila duduk tu, bila mendengar tu duduk dengan teliti, jangan kita bersandar atau kita berbual tadi tu kan, jangan sampai tertidur atau kita sibuk. Kita sekarang kan sibuk dengan handphone dan sebagainya. So bila kita menuntut ilmu, jagalah adab-adab ni. Adab kita sebagai penuntut ilmu dan juga adab kita terhadap ulama yang menyampaikan, terhadap alim yang menyampaikan tu. So, insya-Allah. Begitu juga kita katakan bila kita sama juga, kita pun ada adab juga kan bila kita sekarang belajar semua secara online. So, kita duduk duduk dengan kita kata tegak lah, duduk dengan tegak, kemudian dengar dengan teliti. Tu yang orang kata buka video kan, sebab itu antara adabnya dengan guru bila kita berinteraksi dengan mereka kan, berbual. Kalau kadang-kadang ada yang tak dapat onkan video kan, kemudian beritahu kepada guru, maaf tak dapat onkan video dan sebagainya sebab ada alasan-alasan tertentu kan. Tapi bersungguh-sungguh, bukan bermakna kita tak buka video, kita boleh buat apa saja. Sambil dengar, sambil buat kerja, sambil berbual, sambil itu dan sebagainya. So adab kita tak kira dalam majlis ilmu, tak kira lah melalui online ke, kita hadirkan diri melalui online ataupun secara fizikal. Itu semua perlu dijaga adab kita. Kemudian seterusnya adalah membantu mereka dalam memenuhi keperluan. Apa maksud membantu dalam memenuhi keperluan? Sekiranya mereka ada hajat-hajat atau mereka ada keperluan-keperluan yang tertentu dan mereka memerlukan bantuan, maka kita hulurkanlah bantuan kepada mereka, khidmatlah kepada mereka. Bantu mereka dalam memenuhi keperluan-keperluan tersebut. Kemudian yang kelima, tidak berasa hati dan berdendam kepada mereka. Kan mungkin ada cara kita kata para guru atau para ulama, mungkin ada cara-cara mereka yang macam kita terasa mungkin pada kita mungkin agak kasar apa dan sebagainya kan, tapi kita sangka baiklah dengan mereka. Itulah mungkin sesuatu cara untuk mereka nak mendidik, cara mereka nak mendidik kita. So janganlah kita berasa hati atau berdendam. So ambillah itu sebagai salah satu pengajaran buat kita. So mungkin ada sesuatu yang mungkin kita lakukan kesalahan, kemudian ditegur apa dan sebagainya kan, kita rasa macam tak puas hati. So itu semua perlu kita kata dalam rangka kita perlu hormat mereka. Hormat dengan cara mereka. Bukan berdendam, bersangka baiklah dengan mereka. Malah kita dituntut untuk mendoakan yang baik untuk mereka kan. Kemudian menziarahi dan menyantuni mereka.
ziarahi, tanya khabar lah. Sekurang-kurangnya kan, okay, sekarang mungkin kita ada kekangan apa dan sebagainya kan, nak ziarah. Sekurang-kurangnya tanya khabar. So sekali atau bila kita dengar guru kita ada hajat yang tertentu atau ada mereka perlukan bantuan dan sebagainya, kita hulurkan bantuan selagi kita boleh. So ambil tahu tentang mereka dan sebagainya lah. Bukan sebab apa guru-guru ni mereka telah, atau para ulama ni kan, mereka lah yang kalau bukan kerana mereka punya willingness, mereka punya kesudian mereka untuk nak sampaikan ilmu kepada kita, maka kita tak dapat ilmu tu. Kerana mereka berikan masa, usaha, bukan mudah kan, perlu buat kajian apa dan sebagainya. So usaha-usaha tersebut perlu, saya kira wajarlah bila kita balas dengan kebaikan. Nah, baik, kita lihat ni. Okay, kebaikan yang sempurna. Okey. Kak Rosie ada kongsikan kita antara adab ni, katanya memakai pakaian yang sempurna dan menutup aurat walau kelas secara online. Betul sekali, tepat sekali. Itu antara adab yang perlu kita jaga juga. Pakai pakaian yang menutup aurat yang sempurna. Ni sebab kat rumah je kan. So kita kata asal boleh. Janganlah. Nah. Okey. Saya cek ni tentang dalam ruangan Q&A. Okey, ada soalan yang bertanyakan kat sini, jika pelajar menegur guru, contohnya dalam kelas mengaji, bacaan guru adalah salah, adakah pelajar itu dikira kurang adab? Saya kira bila kita nak lakukan teguran, kita lakukan dengan cara yang terbaik lah, cara yang sesuai. Adalah baik kalau kita nak menegur sesiapa pun kita lakukan bukan secara terang-terangan, kita cakap one to one kan, atau kita boleh macam tulis ke note, tapi tidak dilakukan secara terang-terangan lah. Saya kira tu mungkin orang siapa pun mungkin lebih selesa dengan cara yang demikian. Tapi melainkan kalau guru minta untuk berikan kritik, contohlah pun berikan kritikan kepada apa yang so mungkin sebahagian daripada pengajaran dan sebagainya kan. So kalau guru mengalu-alukan, balas kritikan, saya kira kita perlu lakukan dengan penuh adab lah, bukan dengan cara menjatuhkan atau menghina dan sebagainya. So dengan cara yang paling berhikmah, cara yang sesuai. Okey, okey, saya lihat kat sini. Okey, ada yang bertanyakan, Ustazah, adakah antara adab seorang pelajar adalah untuk tidak menyekatkan diri kepada perkara-perkara yang akan mengambil masa kita seperti perkahwinan? Contohnya Imam An-Nawawi tidak pernah bernikah, Imam Syafi'i hanya bernikah setelah menjadi seorang imam, dan Imam Ahmad hanya bernikah setelah ibunya meninggal dunia. Okey, soalan ni. Antara saya kira perkara tentang ilmu, tentang sunnah-sunnah yang lain, antaranya pernikahan dan sebagainya kan. Saya kira itu boleh jalan seiring. Sebab Nabi pun dalam hadis-hadis banyak menggalakkan bagi pemuda atau orang-orang yang dia dah cukup persiapan, persediaan dan sebagainya untuk bernikah, kerana itu ada kebaikan yang banyak lah. Contohnya kan dalam pernikahan. Tapi walau bagaimanapun jangan kita lakukan sesuatu sehinggakan dia menzalimi seseorang. Contohlah macam antum katakan kat sini, contohnya Imam An-Nawawi. Beliau sangat-sangat terlalu sibuk dengan ilmu, masya-Allah. Terlalu sibuk menulis ilmu, mengajar. Kemudian belajar, mengkaji, menulis, membaca dan sebagainya, terlalu sibuk. Sehingga kan mungkin kalau orang datang pun tak sempat-sempat. So orang datang pun Imam Nawawi akan sibuk keruk pensilnya supaya tak buang masa. So busynya Imam Nawawi macam itu. Sehingga bukunya, rumahnya semua dipenuhi dengan buku-buku sampai orang datang tak ada tempat nak duduk. Masya-Allah, busynya Imam Nawawi rahimahullah. So mungkin dalam keadaan itu, sekiranya kalau beliau berkahwin, beliau tidak dapat menyempurnakan, tidak dapat menjalankan tanggungjawab itu dengan baik, maka itu akan menzalimi isteri tersebut kan, akan menzalimi hak isteri tersebut. So dalam keadaan ini mungkin lebih baik untuk tidak berkahwin.
Tapi kalau kita kata dalam keadaan-keadaan biasa, kita tak adalah busy mana ke apa kan, tapi itu pun satu perkara dituntut, kita kata kan. Dan kita pun alhamdulillah insya-Allah boleh dapat jalankan tanggungjawab kita dengan baik dan sebagainya. So, saya kira itu tak menjadi satu kesalahan untuk kita lakukan perkara-perkara lain di samping kita menuntut ilmu. Cuma jangan sampai kita mengabaikan tanggungjawab kita atau kita mengabaikan hak-hak orang lain. So itu sesuatu yang kita perlu jagalah. So saya kira ni datang juga tentang priority, nak prioritaskan yang mana dan sebagainya. Okay, ada juga soalan yang bertanya ni, how do we respond to people who might not be knowledgeable as us in the Islamic knowledge and say negative things about religion? There are times where people use Facebook to talk bad about certain fake issues. How can we respond appropriately if we are put in a spot? Okay. Baik, so macam tadi saya kira bila kita nak deal atau kita nak berdepan dengan seorang tu, pastikan kita nak mendatangkan kebaikan, kita bukan nak memburukkan situasi atau nak mengeruhkan lagi keadaan. So lakukan dengan cara yang baik, berlapang dada, dan kalau jangan lakukan dengan cara yang macam terbuka, jadikan bahan bacaan orang, mungkin kita boleh PM dia secara personal kan dan sebagainya kan, kita cakap dengan cara yang baik lah, ini pendapat kita apa dan sebagainya lah. Saya kira bila kita lakukan dengan cara yang baik, kita lakukan dengan cara yang beradab, itu lebih memberikan orang ruang untuk menerima. So kalau kita ada hujah, macam tadi kita kata apa yang kita nak sebutkan, ilmu-ilmu kita perlulah didasari dengan kebenaran, dengan Al-Quran, dengan sunnah. Bukan kita sengaja nak jatuhkan dia, kita datangkan apa saja hujah. Itu tak boleh lah. So kita pun perlu bersedia juga nak menjawab apa dan sebagainya dengan hujah-hujah yang kukuh. So kita lakukan dengan cara yang terbaik lah. Dan kita perlu bersedialah sebab niat kita ni untuk nak menyampaikan kebenaran kan. Jadi saya kira kita jangan emosi lah. Bila kita nak sampaikan kebenaran, itu niat kita nak sampaikan kebenaran. Kalau contohlah pihak yang sana tu tidak menerima dan sebagainya, so kita telah jalankan tanggungjawab kita untuk berkongsi dengan mereka. Jangan sampai keadaan menjadi lebih keruh. Kalau keadaan menjadi lebih keruh, lebih baik kita henti dan berdiam. Okey. Baik, so mungkin saya kira kita lihat satu lagi soalan sebelum kita akhiri. Okey, ada yang tanya, apakah adab terhadap ulama itu bermakna tabarruk yang disyariatkan? Syukran. Okey, baik. Antara adab kita terhadap ulama, yes, kita tahu keberkatan yang ada dalam diri mereka dengan ilmu-ilmu mereka. Kan tadi kita katakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Allah berikan dia ke dalam ilmu yang mendalam dalam bidang agama. Itu satu kebaikan yang mungkin kita tak ada perkara tersebut. So kita kata kita tabarrukan mengambil berkat daripada ilmu dan kepandaian yang ada pada mereka, mudah-mudahan kita pun dapat kebaikan dan manfaat tersebut. Baik, terima kasih kepada antum yang tanyakan soalan. Saya mohon maaf kerana mungkin kekurangan masa kita tak dapat menjawab semua soalan-soalan. Walau bagaimanapun antum boleh, sekiranya ada soalan-soalan lain, boleh hantarkan ke email saya lah. InsyaAllah nanti saya akan paparkan email address saya. Baik, sebagai urusan saya nak tutup sesi saya pada pembentangan yang pertama ni dengan kata-kata daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Katanya, ilmu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga diri kamu, sedangkan kamu menjaga harta. Dan ilmu akan bertambah jika disebarkan, sedangkan harta akan berkurangan jika dibelanjakan. Dan ulama itu akan tetap hidup selamanya meskipun jasadnya tidak ada dan ajaran mereka selalu diingati dalam hati. So, inilah khazanah yang ditinggalkan oleh para ulama yang dijadikan sebagai sandaran kita, sebagai yang kita sandarkan, kita jadikan rujukan untuk pembangunan kita, untuk pembangunan generasi akan datang, untuk terus maju. Kita bersandarkan pada khazanah-khazanah yang ditinggalkan oleh para ulama. Wallahu a'lam. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada antum yang menyertai kita tadi dalam ruangan Mentimeter, jawapan polling, hantarkan komen-komen dan respon dalam ruangan chat. Saya ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan. Saya minta maaf tak dapat jawab semua soalan.
sekiranya antum ada soalan-soalan yang nak ditanyakan, so boleh hantar ke email saya sitirada@andalus.com.sg. Saya ucapkan terima kasih dan teruskan dengan pembentangan sesi seterusnya oleh teman pensyarah saya Suzan Nur Rahman, insyaAllah. So pada jam 12.30 hari nanti. Alright, kita akan teruskan insyaAllah. Baik, saya akhiri sesi kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.